السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Baik, jadi kita kehilangan seorang jemaah lagi lah, Imam Idris, hari Sabtu ke? Sabtu, tapi saya tak sempat lah nak mai. Malam tu saya ada kuliah di Masjid At-Taqwa Pegang Serai tu. Jadi tuan-tuan simpan di mana? Sini, semayang pun di sini. Jadi imam siapa? Imam semayang jenazah. Ustaz Ibnu Sina. Tuan-tuan semayang lepas Maghrib. Maghrib. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah tempatkanlah Imam Idris sama dengan golongan yang mendapat rahmat dan keampunan di sisi Allah. Jadi gitulah kita tuan-tuan. Sampai masa kita pun pergi sekali lah tuan-tuan. Cuma masa tu tak sampai lagi je. Tak sampai masa lagi je. Tapi sampai masa tu akan tiba tuan-tuan. Cumanya dalam keadaan lagu mana, baik ke tak baik ke, hanya Allah yang tahu. Sepupu saya pun umur 50-an. Sekarang ni pun dah macam koma tuan-tuan. Kena angin ahmar, kecil manis. Ada di Hospital Putrajaya. Baru ni raya balik elok rupanya sebelah ni dah teruk dah berada di Hospital Putrajaya. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kita pun tak tahulah bila masa kita mai, bila masa kita nak datang tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, kita bersedialah dengan amalan. Sedia dengan amalan. Bersihkan hati kita daripada bermusuh dengan orang. Bersihkan hati kita daripada benci dengan orang. Bersih hati kita daripada sifat-sifat yang buruk. Itu penting tuan-tuan. Biarlah kalau kita meninggal nanti, kita meninggal dalam keadaan kita tak musuh dengan orang, kita tak marah ke orang, tidak benci ke orang. Hati kita bersih tuan-tuan. Baik, jadi tak apalah tuan-tuan. Itu sebagai pengajaran ambil pengajaran lah. Tiap kali ada orang meninggal, ambil pengajaran. Tuan-tuan semua pakat sembahyang jenazah Imam Idris. Tuan-tuan, bila tuan-tuan sembahyang, ingat satu ketika kita akan duduk kat situ. Betul tak tuan-tuan? Kita akan duduk di situ. Di tempat Imam Idris duduk di situ kita akan duduk. Mungkin lagi setahun, 2 tahun, mungkin lagi 5-6 tahun, tapi masa tu akan datang. Bila tuan-tuan tengok orang meletakkan jenazah Imam Idris dalam kubur, tuan-tuan kena ingat sampai satu ketika nanti, mungkin lagi beberapa tahun, mungkin lagi beberapa bulan je, siapa tahu, kita juga akan diletakkan di tempat yang sama. Cuma kita tak tahu bumi mana ya tuan-tuan. Kat mana kita dikebumikan, wallahu alam. Kat mana kita meninggal, wallahu alam. Yang penting kita bersedia tuan-tuan. Sampai Nabi sebut suruh bersedia ni, Nabi suruh bersedia ni. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata Nabi sallam, akstiru min zikri hazimil ladzat. Perbanyakkanlah ingat benda yang menghapuskan kelazatan. Nabi suruh kita ingat banyak. Perbanyakkanlah. Apa dia? Ingat mati. Sebab mati menghilangkan segala kelazatan dunia.
Tuan-tuan dalam bank ada 20 juta, tuan-tuan mati 20 juta tu semua faraid. Tuan-tuan ada isteri, bila tuan-tuan mati isteri tu jadi janda, silat air bulan kahwin dengan orang lain. Tuan-tuan ada anak, anak tuan-tuan akan jadi yatim. Tuan-tuan ada tanah akan difaraidkan. Habis semua. Bila tuan-tuan mati, tuan-tuan tak menikmati lagi nikmat mata. Mata pun jadi tanah, telinga jadi tanah. Semua hancur tuan-tuan, di mamah tanah. Habis semua. Ada orang kat dunia potong kaki je, tapi dia hidup lagi. Ada orang kan kecil manis potong kaki, tapi hidup lagi 5-6 tahun. Ada orang mati mengejut, mati semua habis langsung tuan-tuan. Kaki, tangan, mata, lidah semua menjadi tanah. Nabi suruh kita ingat banyak mati. Dalam hadis yang lain Nabi kata, iza asbahta fala tuhaddisha bil masa. Bila kita duduk pada waktu pagi, jangan kita kata pada diri kita petang satgi ya. Jangan tuan-tuan. Petang satgilah tobat. Jangan. Jangan. Sebab kita tak tahu tuan-tuan bila. Waktu tuan-tuan pagi jangan sebut petang satgilah aku baca Quran. Petang satgilah aku nak berzikir. Petang satgilah. Kalau dah ada masa buat. Wa idza amsayta fala tuhaddisha bil sabah. Tapi waktu petang jangan kita cakap kat diri kita esok pagi lah kot. Sebab kita boleh jadi kita tak tahu. Wala tadri nafsun mas muka wala tadri mas muka gadan, kata Nabi. Kata Nabi, kamu tidak mengetahui esok nama kamu apa. Hari ni orang panggil apa? Hari ni orang panggil nama kita lah, Muhammad. Orang panggil nama Idris, orang panggil Abu Bakar, orang panggil nama kita. Esok boleh jadi orang panggil Allah yarham lah. Tidak tuan-tuan, kita tak tahu. Lah ni okey lagi tuan-tuan, rupanya akan datang Allah yarham. Allah yarham lah kat depan tu. Meninggal dah. Esok kita tak tahu. Itu yang Nabi sebut, kita tak tahu esok. Kata Imam Syafi'i, berapa ramai orang yang sedang bergelak ketawa, bersandiwara, dia tak tahu yang kat kedai tu, kafan yang ada kat kedai tu dia punya kafan. Batu nisan yang ada kat kedai tu, batu nisan dia. Keranda yang ada kat kedai, keranda dia. Dia tak tahu. Berapa banyak para pemuda, orang-orang yang gelak ketawa, rupanya kain kafannya sudah ditenun di kedai. Dah standby dah kain kafan. Jadi kita beringatlah tuan-tuan sebelum datang masa kita. Baik tuan-tuan, tak apa. Malam ni kita berhenti di mana? Buka surat. Kita pun nak habis dah tuan-tuan. 20 Idris Unsur Idris. Kita pun hilang Imam Idris dah tuan-tuan. Malam ni cerita tentang Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam. Baik, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dar, yang kata pengarang. Yang kedua adalah Nabi Idris alaihi salam. Setelah Nabi Adam, Nabi Idris, nabi yang wajib diketahui. Idris alaihi salam. Beliau dibangkitkan kira-kira 380 tahun selepas Adam. Ada sebagai ulama kata Nabi Idris ni sempat dengan Nabi Adam selama 380 tahun. Sebab dulu kan umur panjang, Nabi Adam umur panjang, dia sempat dengan Nabi Adam AS. Sebagai ulama kata 380 tahun setelah kewafatan Nabi Adam. Tapi tuan-tuan tahu, antara Nabi Adam dengan Nabi Idris ni, bukan Nabi Idris ni anak Nabi Adam. Nabi Idris ni adalah keturunan yang ke-6 daripada Nabi Adam AS. Ada yang kata daripada suku Qabil dengan Iqlimah. Sebagai riwayat kata daripada Nabi Syith alaihi salam. Dia ada Nabi Adam, ada satu Nabi nama dia Syith tuan-tuan. Nabi Idris ni bukan Nabi yang kedua, dia Nabi yang ketiga. Dia ada Nabi yang kedua nama dia Syith alaihi salam. Tapi kenapa Syith ni tak wajib diketahui? Pasal Syith tak disebut dalam Quran. Syith disebut dalam kisah-kisah asar sahaja. Jadi Syith tak termasuk dalam Nabi yang wajib diketahui. Tak wajib. Tapi Syith tu kita tahu melalui riwayat-riwayat kisah. Tapi ceritanya Nabi Idris ni adalah Nabi yang ketiga setelah Nabi Syith alaihi salam. Tapi kalau dalam Al-Quran dia Nabi yang kedua lah. Sebab Nabi Syith tak disebut. Dan tuan-tuan pun tahu Nabi ni ada 124,000 Nabi. Quran tak nyatakan semua. Kerana apa tuan-tuan? Kalau cerita semua terbaiklah Quran tu. Quran ini jami' mani'.
Satu kitab yang lengkap, sempurna dan memadai. Sebab cerita 25 Rasul ni, dia punya dakwah dia sama, mengesahkan Allah, sembah Allah, jauhi sifat yang buruk, jauhi syirik. Semua dakwah Nabi sama. Jadi cukup cerita 25 Rasul, kita tahu gambaran dakwah Nabi-Nabi yang lain. Macam tu. Jadi tuan-tuan, pada masanya timbul kepandaian tulis menulis dan menunung kain. Pada masa dia. Sebab tu nama dia Idris. Cerita Nabi Idris ni panjanglah tuan-tuan. Nabi Idris alaihi salam, nama dia kalau dalam kitab lain disebut sebagai Hanuq. Orang Yahudi panggil Hanuq. Idris lah. Nabi Idris ni Nabi yang pertama sekali pandai menulis. Manusia yang pandai menulis adalah Nabi Idris. Sebelum zaman Nabi Idris, manusia tak pernah lagi menulis. Ilmu ni daripada mulut ke mulut. Tapi Nabi Idris adalah manusia yang pertama menulis dan membaca. Dan Nabi Idris juga dikurniakan 30 suhuf. Dan Nabi Idris ni rajin. Suhuf ni helaian-helaian daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi Idris ni rajin belajar tuan-tuan. Sebab tu banyak ulama sebut Idris tu daripada darosa. Darosa dalam bahasa Arab maksud dia belajar. Jadi kenapa digelar orang Arab gelar Nabi Idris ni Idris? Kalau bahasa lain nama dia. Digelar Nabi Idris ni pasal Nabi yang rajin belajar. Rajin belajar. Dia rajin baca suhuf-suhuf, kitab-kitab yang turun pada Nabi Adam tu dia study. Suhuf-suhuf yang turun pada Nabi Syis dia study, rajin baca dan dia menulis. Manusia yang pertama menulis dan menjumpai benda untuk ditulis. Pakai apa wallahu alam. Kita sekarang ni pakai pen kan. Nabi Idris wallahu alam zaman dulu pakai apa, tapi dialah manusia yang pertama yang menulis. Sebab tu digelar Idris. Malah Nabi Idris ni nabi yang bijak tuan-tuan. Nabi yang manusia yang pertama yang dikurniakan Allah ilmu perubatan. Dia. Yang kedua, manusia yang pertama menjumpai ilmu matematik. Dia. Nabi Idris. Manusia yang pertama juga pandai berubat kuda tuan-tuan. Boleh mengubati kuda. Penyakit binatang ni veteriner. Manusia pertama Nabi Idris. Dan manusia yang pertama pandai berkenaan dengan bintang-bintang, ilmu astronomi, Nabi Idris alaihi salam. Pasal dia rajin mengaji, tengok langit, dia kaji langit tuan-tuan. Tu Nabi Idris alaihi salam. Sebab tu kita kena mencontohi Nabi Idris tuan-tuan. Jangan buang masa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada banyak masa, bacalah tuan-tuan. Banyak membaca, tiru Nabi Idris. Tengok alam semesta tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan ada handset tuan-tuan, tuan-tuan boleh buka handset tuan-tuan. Kita tak payahlah nak tengok alam semesta, kita tak ada alat. Tuan-tuan buka handset je tuan-tuan. Sekarang ni NASA ada hantar satu teleskop yang harga dia 10 bilion USD. Pasal dia buat daripada emas. Dan teleskop itu baru lagi diperlepaskan dalam tahun 2010 ke 2011 macam itulah. Nama dia teleskop itu James Webb. Harga dia 10 bilion USD. Dan dia lepas ke langit dan dia terbang. Dia terbang aja. Dan dia boleh mencerak galaksi-galaksi, bintang-bintang yang jauh pada bumi. Sekarang ni kalau tuan-tuan baca berita dalam seminggu lepas kot, 2 minggu lepas, teleskop tu dah keluar daripada sistem suria dah. Dia dah keluar, dia terbang, dia hidup guna cahaya matahari kan, sistem solar kan, dia ambil, dia hidup. Dan dia dah keluar dah daripada sistem bumi ni. Kan matahari, ada Neptun, ada Pluto, ada Marikh. Teleskop James Webb tu dah keluar daripada sistem suria dah. Dia dengan bumi jarak dia dah berapa ratus juta kilometer dah tuan-tuan. Jauh lah. Ratus juta kilometer ke dah bilion dah tuan-tuan. Ke ribu juta. Jauh dah. Tetapi tuan-tuan masih lagi boleh connection dengan bumi. Dia boleh hantar gambar. Sedangkan dia duduk daripada bumi ratus-ratus juta kilometer. Ke ribu juta. Jauh. Dia boleh hantar gambar-gambar tu. Jadi tuan-tuan, Nabi Idris ni tengok langit. Tengok kebesaran Allah. Saya baru ni saya saja tengok bila masuk berita tentang teleskop James Webb tu. Saya pun carilah tuan-tuan. Ada website yang mana dia letak gambar-gambar yang teleskop James Webb tu ambil. Yang mana dia berada di angkasa lepas yang jauh pada bumi. Dia ambil gambar, dia hantar. Malah gambar yang dia ambil tu, dia boleh cerak gambar yang jauh-jauh. Sampai dia dapat satu galaksi yang paling jauh, GNZ11. Itu galaksi yang paling jauh pada kita. 11,000 tahun cahaya dia dapat cerap.
Yang saya kagumnya gambar-gambar dia pelik tuan-tuan. Gambar dia akan selepas ni pelik-pelik. Ada nebulanya, ada black holes-nya, ada galaksinya, warna-warna yang bukan warna di bumi tuan-tuan. Warna pelik-pelik kita tengok. Dan kita sangat kagum tuan-tuan. Sangat kagum. Bila saya tengok saya kagum. Banyak masa saya tengok, masya-Allah, hebatnya ciptaan Allah. Kita nak tengok dengan mata tak boleh, kita tengok gambar yang dia ambil tu tuan-tuan. Gambar ribu-ribu, juta-juta kilometer kita boleh tengok. Tuan-tuan type saja teleskop James Webb, tuan-tuan boleh tengok bagaimana kebesaran Allah di langit tuan-tuan. Keagungan Allah. Sebab kadang-kadang kita ni hidup kat dunia, kita ingat masalah kita, tuan-tuan. Buka mata ingat masalah rumah, ingat masalah anak, buka mata ingat masalah duit tak ada, buka mata ingat masalah sihat. Kadang-kadang kita terlupa tuan-tuan, buka nak fikir tentang langit-langit tu. Kita duduk kat bumi ni, bukan bumi je ada tuan-tuan. Kita duduk di bumi, yang di luar bumi ni ada angkasa yang Allah sangat ajaib. Angkasa yang sangat ajaib. Bila tuan-tuan baca bab angkasa, tuan-tuan baca bab, tuan-tuan kita jadi jiwa besar. Kita baca jiwa besar. Kalau kita ada masalah dalam hidup, masalah itu kita nampak remeh je tuan-tuan. Pasal jiwa kita memikirkan benda-benda yang bermanfaat. Ni kita duk fikir masalah yang kecil, masalah kecil. Apa yang kita fikir, dah 2 hari kita fikir, ada orang kata kita, itu yang kita fikir tuan-tuan. 2 hari kita fikir, apa dia ni kata kat aku, yang tu yang kita fikir. Kan elok hang fikir tentang alam semesta. Quran kata afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Pasal apa tak tengok apa dia, unta macam mana Allah jadikan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Pasal apa tak tengok langit bagaimana kami tegakkan. Baru jiwa kita luas. Setakat orang kata sikit, pi lah, tidak kan, lantok pi. Kita, jiwa kita ni dipenuhi dengan benda yang berfaedah. Tengok, kenapa tak tengok langit bagaimana Allah Ta'ala tegakkan. Wa ilal arba, wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana Allah Ta'ala pacak-pacakkan gunung. Ilmu geologi tu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana Allah Ta'ala bentangkan bumi. Baru jiwa kita besar. Kita tak fikir benda remeh-remeh. Itu tuan-tuan. Ni Nabi Idris tuan-tuan. Jadi dia tengok planet-planet tuan-tuan. Nabi Idris alaihissalam. Dan menenun kain. Dia pandai tenun kain. Dan riwayat sebut Nabi Idris ni Nabi manusia yang pertama pakai baju yang ditenun. Dia manusia yang pertama. Sebelum zaman Nabi Idris, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Syis, pakaian daripada kulit. Kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, ketika mana Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, Nabi Adam ambil warqil jannah, daun-daun tuan-tuan, daun-daun untuk tutup aurat. Sebab bila dikeluarkan daripada syurga, pakaian syurga juga terlucut. Sebab itu pakaian syurga tuan-tuan. Jadi dia memang min warqil jannah, dia ambil daripada daun-daun syurga, ambil daun tutup. Mula-mula Nabi Adam dengan Siti Hawa tutup badan dengan daun-daun. Lepas tu tuan-tuan, dengan kulit. Yang canggihnya zaman bila? Zaman Nabi Idris. Dah boleh potong lah. Kita dengan Nabi Idris jauh tuan-tuan. Setengah pengkaji kata 6,000 tahun lebih. Tapi saya ingat bukan 6,000 lebih, 6,000 tahun lebih. Lebih lagi tuan-tuan. Jauh lagi. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Idris yang mula jumpa kain, boleh jahit, boleh potong, sulap. Nabi Idris alaihi salam. Sebab tu kita jangan ingat baju ni zaman kita, zaman dulu pun dah canggih tuan-tuan. Contoh macam sutra tuan-tuan. Sutra zaman Nabi Muhammad dah ada lah. Padahal kita kat rumah kita sutra pun tak ada, betul tuan-tuan. Mungkin ada yang kaya mungkin ada lah kot. Sutra pun tak ada kat rumah kita. Tapi zaman Nabi dah ada sutra. Sutra dah lama. Tuan-tuan tengok macam mana orang dulu buat sutra tuan-tuan. Sutra ni dah ada 2000 tahun sebelum Masihi tuan-tuan. Punya lama. Kiranya sutra dah ada di dunia ni lebih kurang 4,000 tahun. Tapi kita sekarang kat rumah kita sutra kita tak. Saya lihat sutra pun kita tak nak pegang tuan-tuan. Orang tertentu je pegang. Sutra dah lama, tapi nak penghasilan sutra tu sangat susah kan. Kan dia pakai ulat sutra kan. Ulat sutra ni pun ada macam-macam. Lepas tu dia ambil daripada daun tu lah benang sutra itulah dibuat kain. Dan dulu punya sutra di sutra tebal tuan-tuan, bukan sutra nipis tu. Sutra nipis ni kalau renyuk cepat kedut. Dia buat sutra tebal-tebal. Itulah pakaian Maharaja Cina. Dia buat sutra tebal-tebal. Jadi tak payah kedut. Tapi pakai sedap. Siup.
Kalau tuan-tuan ada badan gatal-gatal pakai sutra, hilang gatal. Seorang sahabat Nabi pakai sutra. Nama dia Abdul Rahman bin Auf. Sebab badan dia allergic. Nabi suruh pakai sutra. Pakai sutra okey. Tapi kita janganlah pergi pakai pula, haram tuan-tuan. Sutra ni bagi lelaki haram. Kecuali kita sakit tak apalah. Doktor kata pakai sutra elok, boleh lah pakai. Abdul Rahman bin Auf pakai sutra pasal badan dia allergic. Baik. Jadi tuan-tuan, sutra dah ada lama dah. Selama 2000 tahun cara pembuatan sutra ni disembunyikan. Kerajaan Maharaja Cina tak bagi tahu. Sebab ini pakaian diraja. Raja saja boleh pakai. Itu yang dia sembunyikan pembuatan sutra selama 2000 tahun. Setelah 2000 tahun barulah orang tahu bagaimana sutra dihasilkan. Baik. Jadi jangan kita ni baju biasa. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sepasang baju yang harga dia 33 ekor unta. Canggih macam mana baju tu. Kita kata seekor unta 10,000. Kalau 33 ekor unta lebih kurang 330,000 tuan-tuan. Velfire pun dapat sebiji. Nabi ada baju tapi bukan Nabi beli, orang hadiahkan. Yalah, Nabi, pemimpin-pemimpin bukan Islam pun sayang. Sahabat Nabi sayang, ada benda mahal bagi kat Nabi. Nabi ada baju 33 ekor unta, 330,000 tuan-tuan. Tapi kenapa Nabi hidup miskin? Pasal Nabi ni kaya tapi dia tak bermewah. Ada macam tu. Nabi pakai baju tu berapa hari je. Nabi pakai, nanti ada sahabat puji cantik baju ni, Nabi bagi kat sahabat tu. Nabi pakai balik baju-baju lama Nabi. Nabi lebih suka memilih hidup sederhana. Kekayaan untuk kita membantu orang fakir miskin, orang yang susah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Idris ni dia menenun kain. Dalam satu hadis tuan-tuan, riwayat Imam Hakim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Daud alaihi salam ni, Nabi Daud alaihi salam seorang tukang besi, buat perisai. Nabi Daud dia buat perisai. Sebab tu Allah Taala jadikan Nabi Daud ni dia boleh melembut wa alanna lahul hadid, dia boleh lembutkan besi dengan tangannya. Dia tukang besi. Nabi Daud dia bekerja, kerja dia tukang besi. Dia ambil upah buat besi tuan-tuan. Macam tukang besi, macam kita welding lah tuan-tuan. Itu kerja Nabi Daud. Orang bagi dia barang, dia buat, dapat duit, daripada duit itulah dia makan. Nabi Daud dia tukang buat perisai ataupun tukang besi. Nabi Adam alaihi salam dia petani. Nabi Adam petani. Dia bercucuk tanam. Kemudian Nabi Idris ni yang kita bincang ni lah. Nabi Idris dia menjahit. Nampak? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak ada Nabi duduk saja. Betul tak? Jadi Nabi duduk saja, rezeki main pada langit tak ada. Nama manusia hang kena kerja. Nabi Idris dia apa? Dia upah, dia boleh menjahit. Itu hasil tangan dia menjahit. Macam seorang isteri Nabi kan, nama dia Zainab binti Jahshin. Dia pun cari rezeki, walaupun dia isteri Nabi, cari rezeki dengan menjahit. Dia ambil upah menjahit. Bila dapat duit dia bagi fakir miskin. Dia menjahit, dapat duit bagi fakir miskin. Dialah yang Nabi puji dia, isteri Nabi yang paling panjang tangan. Maksud dia yang paling pemurah. Dialah isteri Nabi yang setelah Nabi wafat dia pun menyusul. Zainab binti Jahshin nama dia. Sebab dia menjahit, cari rezeki dengan menjahit, dapat duit bagi fakir miskin. Orang yang pemurah. Arab ni bila sebut panjang tangan, maksud dia pemurah lah. Bukan macam orang Melayu. Orang Melayu kan sebut panjang tangan suka mencuri kan, dia ikut budaya lah. Jadi Nabi Idris dia tenung kain. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi Nuh tukang kayu. Nabi Nuh tukang kayu, buat rumah. Walaupun Nabi tuan-tuan tak duduk saja. Kemudian Nabi Musa apa? Nabi Musa pengembala. Nabi Musa pengembala. Hidup dia dengan mengembala kambing. Itu Nabi Musa alaihi salam. Nabi ni tak duduk saja tuan-tuan. Nabi semua bekerja. Tak ada Nabi. Tuan-tuan sebut satu nama Nabi yang duduk relax tuan-tuan. Duduk relax, berangan-berangan, betul apa? Jadi macam cerita Ahmad Al-Bab tuan-tuan. Contohnya kan, kambing masuk dalam gua, harta karun, tak ada. Takkan ada lagu tu tuan-tuan. Banyak orang Islam dia percaya lagu tu kan, beli nak dapat harta karun lah, baca surah ni nanti dapat harta berjuta-juta. Hang kena kerja lah, hidup kat dunia kena kerja. Baik, jadi tuan-tuan itu Nabi Idris. Beliau lahir di negeri Mesir. Ni banyak pandangan. Ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan Nabi Idris bukan lahir di Mesir. Nabi Idris lahir di Babil.
Babylon, Iraq tuan-tuan. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata dilahirkan di Mesir. Dan Nabi Idris ni disebut dalam Quran 2 kali tuan-tuan. 2 kali disebut dalam Quran. Yang pertama disebut dalam surah Maryam. Yang kedua disebut dalam surah Al-Anbiya. 2 kali je nama dia disebut. Jadi sebab tu cerita Nabi Idris ni tak banyak. Dan jadi perbahasan ulama tuan-tuan, Nabi Idris ni dah mati ke belum? Perbahasan ulama tuan-tuan. Sebahagian ulama, majoriti ulama kata Nabi Idris dah meninggal. Majoriti ulama. Termasuklah Nabi Khidir mata Khidir kan? Khidir pun dah meninggal, mengikut pandangan banyak ulama lah. Setengah ulama kata tak. Ada Nabi yang masih hidup, 4 Nabi yang belum mati, hidup lagi, belum meninggal. Ini pandangan banyak orang tua-tua kita juga pegang tuan-tuan. 4 Nabi ni tak meninggal, hidup lagi. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit siapa? Nabi Isa. Nabi Isa sepakat dia tak mati, dia hidup. Ini ijma' ulama, dia tak mati, dia hidup. Barrafa'allahu ilaihi, Quran sebut Allah angkat Nabi Isa ke langit. Siapa yang kedua duduk di langit? Nabi Idris. Kata banyak orang tua-tua kita pegang lah, dan memang ada ulama sebut pun. Nabi Idris masih hidup. Pasal apa? Pasal Nabi Idris ni, cerita dia bersahabat dengan malaikat Israel. Dia cukup baik dengan malaikat Israel, baik sungguh. Malaikat Israel ni rindu dengan Nabi Idris ni, sampai malaikat Israel ni minta pada Allah nak turun ke bumi, nak berkawan dengan Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ni dia pernah bersahabat dengan malaikat Israel selama 4 hari. Tapi makin lama Nabi Idris pelik tengok kawan dia ni, pelik, tak macam orang, tapi main dalam rupa orang. Kemudian Nabi Idris tanya pada malaikat Israel, hang ni siapa sebenarnya? Dia kata, aku Israel, malaikat yang mencabut nyawa je. Bukankah kau ditugaskan untuk mencabut nyawa? Kata Israel, ya. Selama 4 hari aku bersama denganmu ni, dah beratus-ratus nyawa yang aku cabut. Tapi Nabi Idris tak perasan. Kata malaikat Israel, seluruh jiwa, seluruh nyawa makhluk ni di hadapan aku seperti hidangan. Itu disebut dalam hadis tu. Sebab tu malaikat Israel ni, dia cabut nyawa ni, nyawa kita di hadapan dia macam hidangan tuan-tuan. Macam hidangan saja. Kan hidangan, makanan kita nak ambil ni, ambil tu, ambil ni, ambil ni. Macam itulah Allah jadikan ruh manusia di hadapan dia. Malah sebahagian kata termasuk ruh binatang, di hadapan macam hidangan saja. Walaupun dia duduk di mana-mana, dia boleh cabut ikut suka dia bila datang perintah Allah. Jadi ceritanya Nabi Idris ni pernah minta pada malaikat Israel, dia nak rasa lagu mana mati ni, sakit lagu mana. Malaikat Israel kata tak boleh. Mana boleh, sakit. Tapi Nabi Idris minta pada Allah, dia nak rasa macam mana mati tu. Kan dalam Quran kata kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasai mati. Kenapa Quran kata dha'iqatul maut, merasai mati? Pasal Quran nak bagi tahu mati tu sakit. Kita punya sahabat dulu Pak Mat, Abang Mat risau ke apa? Dia pergi dah. Kemudian Imam Idris, dia dah rasa dah bagaimana sakitnya mati. Walaupun kita orang yang baik, kalau tak baik lagi teruk lah, macam tu lah. Kalau tak baik lagi sakit lah. Jadi dalam Quran sebut kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang menyawa akan merasai mati. Pasal mati tu sakit. Sakit lagu mana? Sakit sesakit-sakitnya. Macam tu. Tak tahu nak cakap sakit dia. Sakit tuan-tuan mati ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu nak meninggal dunia, Nabi Muhammad ambil air kan, sapu muka. Ambil air sapu muka. Kemudian Nabi bersabda, innalil mauti la sakarat, sesungguhnya mati itu ada sakarat. Bisa dengar sakarat? Sakaratul maut. Sakarat tu maksud dia sakit sesakit-sakitnya sampai tahap orang nampak macam kita ni mabuk, kita tak sedap. Bukan kita tak sedap, sebenarnya kita tengah tahan sakit. Itu nama sakarat. Sakarat ni sakit sesakit-sakit. Tuan-tuan dengar sakaratul maut. Sakaratul maut tu maksud dia sakit yang amat-amat sampai orang nampak macam kita tak sedap, macam kita mabuk. Macam orang nak meninggal tu kan, nampak macam dia tak sedap, sebenarnya dia tengah tahan sakit tu. Tuan-tuan, kalau cerita sakit,
tampak sakit. Patah tangan sakit. Betul tak? Pasal ada ruh. Patah tangan, saya patah tangan rasa sakit, patah tangan rasa lenguh. Orang patah tangan tahu dia rasa lenguh, selenguh-lenguhnya. Sakit patah tangan. Orang nak beranak macam patah 20 tulang serentak. Tuan-tuan, masa tuan-tuan malaikat cabut ruh tu, seluruh badan tuan-tuan akan rasa sakit. Pasal ruh tu dah berakak lama kat badan kita ni. Masa nak tarik tu, ui sakit. Kalau kita potong tangan kita, kenapa sakit? Pasal ada ruh. Ada ruh. Jadi dia rasa sakit. Masa cabut nyawa tu, ruh yang dah berakak kat badan kita ni nak keluarkan dia. Sebab tu Nabi SAW sebut, seperti mana apa? Kita ambil duri, kayu yang berduri, kita masuk dalam kapas yang basah, kita rentak. Nampak tak? Betul tak? Macam itulah nak cabut ruh. Senang kata waktu tuan-tuan ruh dikeluarkan tu, tidak ada satu tempat di badan tuan-tuan melainkan sakit. Pasal nak keluarkan ruh tu. Selama ni kita sakit. Memanglah sains kata ada reseptor bla 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 macam tu. Tapi kalau ada tak ada roh, mana nak rasa sakit dah. Jadi nak keluarkan roh daripada jasad tu sakit. Tu Nabi pun ambil air sapu muka. Innal mauti la sakarat. Sakit mati ni. Tuan-tuan ingat anak Nabi Nuh. Nama dia Sam bin Nuh. Dia ni anak Nabi Nuh yang beriman. Nabi Isa pernah hidupkan dia. Nabi Isa kan boleh hidupkan orang yang dah mati. Jadi kaum Nabi Isa tak percaya orang yang mati Nabi Isa hidupkan. Kaum dia tak percaya, betul ke? Boleh jadi dia tak mati lagi. Kalau hang betul Nabi bagi hidup orang yang dah mati lama. Kata Nabi Isa kata boleh. Tunjuk kubur. Dia bertunjuk kubur Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ni dah mati 1000 tahun. Ada kata 1000 tahun, mungkin lebih lagi lah. 1000 tahun mati. Nabi Isa pergi kubur Sam bin Nuh ni. Nabi Isa kata Sam bangun. Terbelah kubur. Kubur anak Nabi Nuh yang mati 1000 tahun ni terbelah. Bangun Sam bin Nuh elok bangun. Kalau kita lari ya tuan-tuan, hantu Dracula. Nah itu kalau kita. Jadi tuan-tuan, bangun Sam bin Nuh. Bila Sam bangun, Sam kata apa? Sam kata aku dah mati 1000 tahun tapi aku rasa peritnya mati. Sakit mati ni. Sakit ni tak tahu nak kata tuan-tuan. Tu tuan-tuan tengok orang insiden pecah kepala. Orang insiden putih badan. Mati sakit lagi. Hak tu dah sakit, mati sakit lagi. Sakit mati ni. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Idris nak rasa mati. Diteringin. Jadi malaikat Israel pelik lah tuan-tuan. Soalan orang tak pernah minta, dia minta. Nabi Idris berdoa pada Allah, Allah Ta'ala kabulkan. Maka dicabut nyawa dia. Cabut nyawa dia. Dan Nabi Idris rasa sakit sungguh mati ni. Bila dah cabut nyawa rasa mati sakit sungguh lah. Orang tak pernah minta rasa mati, dia minta. Sakit sungguh. Kemudian dihidupkan balik. Bila hidupkan balik, Nabi Idris tak mau mati lah. Pasal apa saya sakit sangat. Itu sebagai ulama sebut lah. Kemudian disebabkan baiknya dia dengan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim ada disebutkan dia baik dengan malaikat Maut. Malaikat Maut ada bawa dia last kali, malaikat Maut bawa dia naik di belakang dia, naik ke langit yang keempat. Naik langit yang keempat. Itu yang sebut dalam Quran tu, wazkur fil kitab Idris, sebutlah dalam kitab tentang Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia seorang nabi lagi yang sangat benar. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama, diangkat ke tempat yang tinggi ni secara maknawi, martabat dia. Pandangan yang kedua tak, diangkat ke tempat yang tinggi ini secara hakiki. Seperti mana Nabi Isa naik ke langit. Macam itulah. Malaikat Israel bawa dia naik langit yang keempat. Jadi katanya dia masih hidup, dia duduk di langit yang keempat. Tuan-tuan ingat kan Nabi Muhammad SAW jumpa Nabi Idris kan di langit yang keempat pada malam Isra' dan Mi'raj. Katanya dia hidup lagi. Jadi di langit ada dua malaikat, dua nabi yang masih hidup. Nabi apa? Isa ni sepakat seluruh ulama. Yang kedua Nabi Idris. Kat dunia yang hidup dua siapa? Ilyas dan Khadir katanya. Katanya Khadir bukan menjaga, dia berada di darat. Darat. Ilyas berada di
laut. Itu kawasan dia lah. Katanya Allahu a'lam lah. Itu pandangan sebagai ulama, tuan-tuan. Malah kata Imam Suyuti, Nabi Ilyas dengan Nabi Khadir ni tiap-tiap tahun dia berjumpa pada musim haji. Dia akan bertemu dan mereka berpisah dengan bacaan bismillah, masya Allah la yasuqul khair illa billah, bismillah masya Allah la yasrifu su illa billah. Ada 4 tuan. Saya lupa tuan. Itu katanya itulah mereka pisah dengan 4 kalimah ataupun 5 tuan kalimah. Bismillah masya Allah. Maka min ni'matin fa minallah. Banyaklah. Itu Imam Suyuti ada sebut. Siapa yang hafal yang tu baca selamat daripada musibah. Begitulah. Baik. Itu pandangan Tapi pandangan yang kebanyakan ulama tidak ada lagi yang hidup, semua dah meninggal. Ini pandangan yang paling banyaklah. Sebagai ulama kata Nabi Idris ni meninggal juga, tapi dia meninggal di langit yang keempat. Setelah malaikat Israel bawa langit keempat, di langit keempat lah dia dicabut nyawa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal setiap jiwa ini telah ditempatkan di mana dia mati. Kita tak tahu. Tapi dah dinyatakan di bumi mana. Adakah kita di atas di hospital Tapping, di ward 15, wallahu a'lam. Adakah kita di hospital di IJN, di hospital Kuala Lumpur, di katil yang keberapa, kita tak tahu. Adakah kita di Mekah, adakah kita di Amerika, wallahu a'lam. Tapi telah ditetapkan di bumi mana kita meninggal. Macam mana tuan-tuan? Sebagai ulama kata itulah tanah yang dulu diambil untuk jadikan kita. Daripada tanah itulah kita dikembalikan. Jadi kita tak tahu wallahu a'lam tuan-tuan di bumi mana kita meninggal, di bumi mana kita dikebumikan. Itu cerita tentang Nabi Idris. Dan Nabi Idris ni tuan-tuan, Nabi Idris sebut, antara kata patah dia sebut, yang dia diriwayatkan tuan-tuan, kata patah Nabi Idris, dia panggil hikam. Nabi Idris sebut, antara kata patah saya sebut, dia Nabi yang bijak tuan-tuan, yang pandai. Nabi Idris kata, barang siapa yang melampaui kesederhanaan, tidak ada benda yang boleh memuaskan dia. Ni kata hikmah yang cukup hebat tuan-tuan. Betul? Tuan-tuan, hidup ni biar qanaah, berpada-pada. Siapa yang melampaui kesederhanaan, tidak ada benda yang boleh puaskan dia. Percayalah tuan-tuan. Tuan-tuan dah ada kereta ni elok boleh pakai, tapi tuan-tuan sengaja nak pakai hak mahal sikit. Sampai hutang banyak tuan-tuan. Satgi dah pakai lagu ni, pergi tukar kereta ni pula tuan-tuan. Tak ada apa yang boleh puaskan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan melampaui kesederhanaan, tuan-tuan beli handset, boleh je pakai, baru setahun boleh pakai lagi 3, 4, 5 tahun. Tapi kita pakai hak lain lah. Padahal dah cukup dah tuan-tuan. Cukup dah, memadai dah. Tuan-tuan percayalah, nanti tuan-tuan beli handset paling canggih, selang lagi setahun, mungkin tak dan setahun, tuan-tuan tengok model lain, tuan-tuan nak beli yang lain pula. Barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak ada benda yang boleh puaskan dia. Sebab tu saya pernah sebut, tuan-tuan tengok adik Sultan Brunei kan, Sultan apa? Jeffrey Bolkiah. Kereta dia berapa ratus, dia ada kereta. Tak naik pun tuan-tuan. Ratus apa? 1,000 lebih kot kereta dia. Kereta yang dia letak di Amerika tu kan. Dia ada Lamborghini yang apa, limited edition, Ferrari limited edition, dia ada kereta mahal-mahal tuan-tuan, Bugatti Veyron, Bentley. Dia duk ada 1,000 lebih kot ke 800. Dia tak naik pun, dan harga kereta dia juta-juta, puluh juta. Tapi sekarang ni disebabkan dia didakwa dengan apa, ada salah guna kuasa ambil harta kerajaan, kebanyakan kereta tu dia serah pada kerajaan Brunei lah. Tapi saya nak ceritanya, kereta yang dia ada 800 kereta tu, yang letak di Amerika tu, dia biar sebahagiannya rosak kena matahari ya tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ada kereta 800 biji kereta, sebiji kereta pun juta-juta. Tuan-tuan kalau sehari naik sebiji tuan-tuan, tuan-tuan perlukan 2 tahun, hampir 3 tahun. Betul tak tuan-tuan? Hari ni naik kereta ni, yalah sehari 365 hari, betul tak? Hari ni naik kereta ni, hari ni naik kereta ni, hari ni naik kereta ni tuan-tuan. Tunggu hampir 3 tahun lebih baru tuan-tuan ruling kereta tu. Tuan-tuan nampak, bila kita melampaui kesederhanaan, tak ada benda boleh puaskan kita. Dia pernah panggil Michael Jackson buat apa, nyanyian masa birthday abang ni. Dia bayar kat Michael Jackson 60 juta. Main nyanyi saat 60 juta dia bayar. Duit banyak. Rumah ada banyak. Dia ada kapal terbang ada banyak biji. Dia ada yacht, kapal layar, dia ada
Tengok tuan-tuan, kalau kita melampaui daripada keperluan, kita tak puas tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Masa raya itu ada 2 orang kaya di Malaysia ni yang buat video bukan-bukan Betul tak? Nyanyi dengan bondan. Satu orang kaya perempuan, satu orang kaya lelaki. Saya tak nak sebut nama dia. Tapi video dia viral lah tuan-tuan. Betul tak? Viral lah. Dia buat lagu raya yang tak elok lah tuan-tuan. Viral dan orang ramai tegur lah. Pasal apa dia buat lagu tuan-tuan? Pasal dia dah kaya. Dia dah kaya, dia tak tahu nak cari kepuasan apa lagi. Betul tak kan? Dia dah puas. Jadi dia buatlah benda yang bukan-bukan, yang pelik-pelik tuan-tuan. Untuk apa? Nak cari kepuasan lagi. Kepuasan. Nak cari perhatian lagi. Tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW tuan-tuan, walaupun kaya, Nabi hidup sederhana. Nampak? Lagu mana kita kaya pun tuan-tuan, jangan melampaui kesederhanaan. Kalau memadai, madailah. Kalau ada harta yang lebih, kita infak di jalan Allah. Kata yang lain daripada Nabi Idris AS. Kata Nabi Idris, tak ingat pula tuan-tuan. Barang siapa yang tidak membahagi-bahagikan nikmat Allah, dia tidak akan merasai syukur. Betul tuan-tuan. Bila tuan-tuan dapat gaji, tuan-tuan dapat duit, tuan-tuan pergi cari fakir miskin, tuan-tuan bagi. Cari orang yang perlukan, tuan-tuan bagi. Tuan-tuan akan lahir dalam hati tuan-tuan syukur. Alhamdulillah, aku sangka aku tak ada duit, rupanya ramai lagi susah. Bahagikan nikmat-nikmat Allah bagi pada kita tuan-tuan, kita akan cukup dengan apa yang ada tuan-tuan. Kita baru lahir syukur dalam hati kita. Baik tuan-tuan, itu cerita tentang Nabi Idris. Kita tengok cerita tentang Nabi Nuh AS. Baik, Nabi Nuh AS, iaitu cicit kepada Nabi Idris. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Idris dengan Nabi Adam lebih kurang 9 keturunan. 9 Nabi Idris dengan Nabi Adam lebih kurang 6. Yang ni 9. Jadi Nabi Nuh ni cicit pada Nabi Idris. Menurut Al-Quran, Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Ini tidak tepat tuan-tuan. Tuan-tuan betulkan balik. Nabi Nuh bukan hidup 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Itu sebut dalam Quran. Dia berdakwah selama 1000 tahun, tolak 50 tahun. Itu sebut dalam Quran. Dia berdakwah 950 tahun. Umur Nabi Nuh ada 1050 lebih kurang, ataupun 1020. Umur dia panjang lagi. Umur dia 1000 tahun lebih. Yang 950 tu, itu tempoh dakwah, bukan umur dia. Jadi tuan-tuan betul sikit lah. Sebab tu bila nak main mengajak kuliah tuan-tuan, mana-mana tempat, kitab mana pun kita baca, kena baca balik, kena tengok kitab lain dulu. Kadang-kadang biasa tuan, orang yang buat kitab ni pun manusia tuan, kadang-kadang salah cetak, kadang-kadang salah fakta. Baik, beliau diutuskan kepada kaum Qabil dan Syith. Jadi diutuskan kepada Qabil dan Syith. Tuan-tuan yang ada kitab, Qabil eja dia bukan begitu. Bayalah, bukan. Bukan Qabil bukan bahasa Arab. Qabil bahasa yang dah pupus. Qabil anak Nabi Adam. Qabil eja dia adalah qaf alif. Dia ada alif. Qabil. Itu eja dia. Qaf alif ba ya lam. Qabil. Itu eja dia yang betul. Habil ha alif ba ya lam. Habil. Dan Syith. Kemudian tetapi sebilangan kecil yang beriman dengannya. Jadi yang beriman tak ramai. Walaupun berdakwah 950 tahun, yang beriman sebagai riwayat kata 78. 70 umat dia, lagi 8 adalah keluarga dia. 78. Sebahagian kitab sebut 80, sebahagian kitab sebut 82. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, yang beriman itu tak sampai 100. Sikit sangatlah tuan-tuan. Tuan-tuan, ni betul isyak tu. Betul tak? Ni memang betul lah isyak masuk tepat. Saya kena stop tuan-tuan, pasal saya ada kelas tambahan malam ni. Jadi akan datang kita sentuh Nabi Nuh lah lagi sikit lah. Pasal Nabi Nuh, saya nak sebut lah macam mana kisah Nabi Nuh, bagaimana berhala boleh disembah, ada 5 berhala tu. Kemudian bagaimana last kali seluruh umat Nabi Nuh dimusnahkan dengan banjir. Kenapa umat Nabi Nuh dimusnahkan dengan banjir, tapi umat Nabi Yunus tak? Nabi Yunus berdoa pada Allah dihancurkan umat dia.
tapi tak dihancurkan umat dia. Malah umat dia sempat beriman, dan Nabi Yunus kembali balik. 100,000 umat Nabi Yunus beriman. Tapi kenapa Nabi Nuh dia berdoa dihancurkan, lemah semua tuan-tuan. Tapi bila Nabi Yunus berdoa, Allah Ta'ala tak kabulkan. Nanti kita akan sebut tuan-tuan, cerita panjang lah. Kita berhenti di Nabi Nuh lah tuan-tuan. Jadi kelas tambahan malam ni. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an humma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahnuman wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.